Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dalam ringkas 4 petang. 3 jawatan kuasa ditubuhkan di peringkat Kementerian Kesihatan bagi memantau dan menilai kesan mudarat susulan imunisasi serta isu keselamatan berkaitan vaksin COVID-19. Demikian dimaklumkan Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jawatan kuasa berkenaan ialah Jawatan Kuasa Pharmacovigilance Khas bagi pemantauan vaksin COVID-19, Jawatan Kuasa Teknikal Perubatan dan Jawatan Kuasa Induk Bantuan Khas Kewangan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19. Menurut Datuk Seri Adham lagi, sebanyak 10 juta ringgit dana permulaan diperuntukkan bagi bantuan khas keuangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Ini sekiranya ada rakyat Malaysia dan warga asing mendapat kesan sampingan serius setelah menerima vaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. 2 kategori berkenaan, bantuan khas RM50,000 jika berlaku kesan sampingan serius sehingga memerlukan rawatan berpanjangan di hospital dan RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19. Takut jarum, sikap tunggu dan lihat. Selain kurang kesedaran berkaitan kepentingan vaksin, antara punca rakyat negeri Perak masih belum mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Datuk Searani Mohamad apabila hanya 406,380 orang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera setakat ini. Peratusan tersebut sangat rendah iaitu 21.1% daripada jumlah penduduk negeri. Kesatuan Eropah membekukan rancangan menyumbang vaksin COVID-19 secara terus kepada negara miskin. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen menyatakan EU masih menghadapi kesukaran mendapatkan vaksin mereka sendiri kerana masalah pengeluaran dan penghantaran. Ketika ini, EU hanya menerima 70 juta dos berbanding 2.6 bilion dos vaksin yang dipesan. Bulan lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron mencarangkan anggota EU menyumbangkan kira-kira 5% vaksin COVID-19 yang diterima kepada negara Afrika. Pegawai kanan Perkhidmatan Perisikan Nasional Iraq ditembak mati di Baghdad oleh seorang lelaki tidak dikenali. Kementerian Dalam Negeri melaporkan Muhammad Laith ditembak ketika mangsa berada di rumah saudaranya di Mansur, barat Baghdad. Serangan itu berlaku ketika kerajaan Iraq dan beberapa parti politik berulang kali mendesak supaya mengawal pemilikan senjata api oleh beberapa kumpulan bersenjata di negara itu. Ia dilihat mengancam keselamatan, kebebasan dan kepercayaan rakyat terhadap proses politik. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.